Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Seperti mana yang dijangkakan oleh Menteri Kesihatan semalam, angka kes positif COVID-19 akan terus meningkat dalam masa beberapa hari mendatang, malah minggu-minggu yang akan datang, dan hari ini sudah melebihi daripada 13,000. Kalau semalam sudah mencapai angka 11,000, dan ini juga antara perkara yang sudah pun dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa dengan kemunculan varian mutasi Omicron yang berlaku sejak awal tahun ini, maka kita akan lihat lima angka ini akan terus berada dalam laporan COVID-19 kita saban hari, dan mungkin akan bertahan hinggalah sebulan, 2 bulan yang akan datang. Dan lima angka ini merupakan yang tertinggi sejak 2 Oktober 2021, iaitu 4 bulan yang lalu ketika kita dapat melandaikan varian Delta. Tetapi dengan peningkatan varian Omicron, bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia, angka ini akan terus meningkat, dan pastinya di luar sana mungkin di kalangan kita sudah pun mendapat COVID-19 tetapi mungkin tidak melakukan sebarang ujian kerana varian ini memang tiada gejala ataupun mendapat gejala yang ringan seperti sedikit batuk ataupun demam yang sedikit. Tetapi kita yang ada di luar ini perlulah terus berjaga-jaga dan terus mematuhi disiplin protokol COVID-19 yang diminta untuk kita lakukan. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana kita terus dapat membendung peningkatan penularan COVID-19 varian Omicron ini, dan bagaimana juga kita tidak perlu ataupun fatigue ataupun penat kerana kita sudah memasuki tahun ketiga. Pastinya kita penat memakai pelitup muka, melakukan jarak fizikal, tidak berjabat tangan dan seringkali menjaga kebersihan diri dan sebagainya. Mungkin sedikit lelah, tetapi kita tidak ada pilihan untuk kita menjaga diri kita dan orang yang kita sayangi. Jadi di talian pada malam ini saya akan bersama dengan Profesor Dr. Rosli Abdullah, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia ataupun PPPKAM. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kabar baik Tuan Haji. Terima kasih Prof kerana sudi bersama agenda pada malam ini. Prof, mungkin reaksi awal dengan peningkatan ribuan kes sejak awal minggu ini dan yang terkini pada hari ini sudah menjangkau 13,000. Jadi apa reaksi Prof? Sebenarnya peningkatan kes yang kita alami sekarang ni memang dijangkakan sebelum perayaan Tahun Baru Cina lagi. Ini adalah kerana kita telah pun menjangkakan yang perayaan ini dengan keadaan fasa COVID-19 yang kita telah isytiharkan, maka kita menjangkakan bahawa ramai rakyat akan pulang ke kampung halaman meraihkan ataupun merayakan perayaan Tahun Baru Cina dengan keluarga masing-masing, dan juga bagi warga-warga negara yang mengambil kesempatan untuk bercuti di sempena cuti panjang pada perayaan Tahun Baru Cina tersebut, oleh kerana mungkin selama ini mereka masih lagi dalam kekangan untuk bercuti, maka peningkatan kes ini sememangnya dijangkakan. Cuma yang kita tidak dapat ramalkan pada peringkat awal ialah berapa banyak kes-kes baru yang akan direkodkan ataupun berapa tinggi peningkatan kes ini. Dan sebenarnya sepatutnya kita lebih bersedia untuk menghadapi peningkatan ini, oleh kerana sepatutnya kita telah pun meramalkan peningkatan kes sebegini. Prof, dari pengalaman 2 tahun lalu dan ketika kita melalui peningkatan yang amat teruk varian Delta pada awal tahun lalu hinggalah pertengahan tahun lalu, pastinya kita sudah banyak belajar. Dari aspek kesihatan awam, bagaimana pihak fasiliti kesihatan ataupun pakar-pakar kesihatan awam termasuk juga rakyat jelata dapat mempelajari dan mempraktiskan kini apa yang sudah kita lalui supaya apa yang berlaku sebelum ini ketika peningkatan kemuncak varian Delta tidak akan berlaku dalam varian Omicron kali ini. Walaupun pakar-pakar kesihatan mengatakan varian ini tidaklah terlampau severity-nya tidak orang kata pun parah, tetapi ada sedikit gangguan kesihatan jika kita tidak mendapat
suntikan vaksin ataupun tidak mendapat suntikan penggalak. Tetapi kalau boleh kita tidak mahu fasiliti kesihatan kita terbeban, jumlah yang dimasukkan ke ICU lebih besar ataupun lebih ramai, walaupun varian ini dikatakan begitu orang kata pun begitu sedikit kesan kepada mereka yang ada komorbid dan sebagainya. Semenjak kita mengalami pandemik COVID-19 ini, bermula daripada awal tahun 2020, ya, kita telah melalui berbagai peringkat, kesan-kesan yang telah kita alami akibat daripada pandemik ini. Yang pertamanya adalah kita telah juga mengalami bagaimana keadaan awal pandemik yang disebabkan oleh virus SARS-CoV yang asal, ya. Kemudian apabila varian Delta memasuki kitaran pandemik, kita juga dikejutkan oleh keadaan pesakit-pesakit yang mengalami kategori-kategori yang teruk, ya. Sehingga kan kita merasakan bahawa sistem kesihatan kita secara menyeluruhnya terancam, ya. Tetapi apa yang menariknya tentang varian Omicron ini ialah apabila ramai di antara kita yang sebenarnya sentiasa mengatakan bahawa kita jangan panik, kita jangan risau oleh kerana varian Omicron ini, sehingga ke saat ini masih lagi hanyalah menyebabkan gejala-gejala ringan. Dan sebagaimana yang kita telah sendiri dengar daripada Menteri Kesihatan, daripada data-data daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya, kebanyakan daripada pesakit yang dijangkiti oleh varian Omicron ini hanyalah dalam kategori 1 ataupun 2. Tetapi kita perlu ingat bahawasanya walaupun ianya tidak menyebabkan peratusan pesakit yang mengalami gejala teruk, ya, dalam kategori-kategori yang lebih tinggi, tetapi kita perlu meneliti dengan jelas bahawa varian Omicron ini salah satu daripada ciri-cirinya adalah dia begitu mudah berjangkit, ya. Very high transmissibility varian ini. Dan oleh kerana itu apabila kita didedahkan, ya, dengan keadaan jangkitan yang tinggi, yang mana dalam keadaan ini mungkin akan mengakibatkan golongan-golongan yang mudah terkesan, ya, golongan-golongan yang berisiko tinggi, golongan-golongan yang mempunyai comorbidity. Apabila mereka ini juga didedahkan kepada jangkitan Omicron ini, kemungkinan besar mereka ini akan mendapat gejala yang teruk adalah begitu tinggi. Okay? Oleh kerana itu, apabila kita bercakap tentang peratusan gejala yang rendah, ya, gejala-gejala yang teruk yang rendah disebabkan oleh varian Omicron ini, kita perlu meneliti data asas. Ya. Kalau kita katakan bahawa sebagai contohnya 0.3%, 0.2% umpamanya, ya, yang disebabkan oleh gejala teruk yang disebabkan oleh varian Omicron ini, tetapi apabila kes itu meningkat secara eksponensial, meningkat secara mendadak dengan begitu tinggi, maka sudah tentunya peratusan pesakit-pesakit dalam kategori yang teruk ini juga akan meningkat secara eksponensial juga. Kerana itu kita perlu memastikan bahawa perkara ini tidak berlaku oleh kerana sekiranya ianya tidak terkawal, ianya akan juga memberi kesan kepada keupayaan sistem kesihatan kita. Kita yakin bahawa dengan analisa yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan sekarang ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dan juga Kementerian Kesihatan, bahawa kemungkinan sistem kesihatan kita masih mampu untuk menangani peningkatan kes ini. Jadi sebenarnya setiap fasa yang telah kita lalui itu sebenarnya satu pengalaman bagi kita, dan perlulah dianalisa apakah cabaran-cabaran yang telah kita alami, kejayaan-kejayaan telah kita capai, kegagalan yang kita telah alami juga, maka perlu dianalisa. Dan oleh kerana itu, setiap kegagalan itu bukanlah sebenarnya gagal dalam erti kata yang sebenarnya, tetapi memberikan satu peluang kepada kita untuk mengkaji dengan lebih teliti supaya kita dapat menanganinya di masa depan. Okey, dari angka yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan semalam dan KKM berkaitan dengan peratusan kemasukan ke hospital dan juga penggunaan katil di hospital setakat ini. Kalau
dari angka semalam 3,233 katil digunakan daripada 9,772 yang disediakan dengan kadar penggunaan sekitar 33%, iaitu masih rendah, iaitu di bawah kataupun angka yang munasabah di bawah 50%. Manakala kadar penggunaan katil ICU adalah sekitar 14% ataupun 116 daripada 850 katil yang disediakan, dan ada menunjukkan sedikit penurunan iaitu 1%. Dan konklusinya, kesimpulan semalam dikatakan penggunaan katil secara umum dan di ICU ini masih tidak membebankan. Tetapi Prof mengatakan tadi, kalau peningkatan secara mendadak ataupun eksponensial, esok lusa menjadi 20,000, jadi 30,000, sekaligus bagi kes-kes yang mudarat ataupun kes yang berisiko tinggi, kategori 3, 4, 5 akan selari naik juga. Jadi mengapa kita perlu cepat melandaikan ataupun bertahan dengan angka yang kita ada sekarang? Dan kita tidak boleh sewenang-wenang kata ini yang kita akan jangkakan dan pastinya angka akan meningkat dalam masa minggu-minggu akan datang. Pandangan Prof dan bagaimana kita semua pihak perlu berjaga-jaga dalam hal ini? Ya, sebagaimana yang telah saya sebut tadi, ya, sebenarnya kita perlu memastikan bahawa peningkatan kes-kes secara eksponensial ini dapat kita landaikan ataupun kita perlahankan, ya, sehingga ia mencapai satu titik tepu. Oleh kerana sebagaimana yang kita sedia maklum, okay, walaupun kita telah menetapkan kapasiti keupayaan kita untuk menangani kes-kes yang bergejala teruk dan juga yang termasuk dalam kategori-kategori yang lebih tinggi, ya, selain daripada kategori 1 dan 2 yang kita sekarang ini kebanyakannya alami disebabkan oleh varian Omicron ini. Oleh kerana apabila ianya mencapai tahap maksimum, ya, kita sudah tentunya akan terkesan dengan keadaan yang mana perkhidmatan kepada kes-kes lain juga nanti akan terganggu, ya. Dan kerana itu adalah amat penting kita mengawal peningkatan ini daripada sekarang. Kita mengatakan bahawa sebenarnya kita boleh masih lagi mampu menghadapi cabaran ini, tetapi kita juga perlu ingat bahawa bagi setiap keadaan pandemik, dia bukannya hanyalah satu faktor. Dan kita juga telah alami sebelum ini apabila kita melakukan lockdown umpamanya. Maka faktor-faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor kesihatan mental dan juga kesiapsiagaan dan juga keupayaan sistem kesihatan untuk menangani penyakit-penyakit bukan COVID, ya, terutamanya penyakit-penyakit tidak berjangkit umpamanya, juga terkesan, ya, dengan keadaan ini. Oleh kerana itu, maka langkah-langkah yang perlu kita lakukan, langkah-langkah yang perlu kita ambil, perlulah kita tumpukan supaya kita boleh melandaikan the curve, ya. Dan ini sebenarnya amat penting oleh kerana kita perlu memberikan satu mesej yang jelas kepada rakyat bahawa keadaan pesakit yang disebabkan oleh varian Omicron dalam kategori yang rendah, ya, kategori 1 dan 2 ini bukanlah satu tiket untuk memastikan bahawa varian Omicron ini tidak akan mendatangkan masalah kepada kita. Dan apabila kita meneliti juga secara saintifiknya, ya, penjujukan genom umpamanya dan juga data-data daripada luar negara umpamanya, ada kematian-kematian yang disebabkan oleh varian Omicron ini. Maka kita perlu dengan jelas memastikan bahawa kita tidak terperangkap di dalam keadaan tersebut, ya, supaya kita dapat menangani peningkatan ataupun serangan gelombang Omicron ini dengan lebih berkesan. Okey, dari pengalaman Prof dan juga pengamatan dari kes-kes yang sudah pun dilalui oleh negara-negara yang lebih pantas menerima gelombang Omicron seperti di India, di United Kingdom, di kebanyakan negara-negara Eropah termasuk Amerika Syarikat, pada ketika ini, pada awal minggu ini sudah pun menunjukkan kes penurunan dan juga mula melandai. Dan
mereka mula membebaskan sedikit protokol-protokol kesihatan yang dikuatkuasakan ketika kemuncak gelombang Omicron di negara masing-masing. Tetapi kalau kita lihat di Australia misalnya, 2 tahun mereka bertahan dengan kes kematian yang amat minimal, sekitar 10 ke 20 kes sahaja. Tetapi dengan ketibaan Omicron sejak awal tahun lalu, akhir tahun lalu hingga awal tahun ini, mereka seolah-olah ingin hidup living with COVID, dan mereka tahu bahawa Omicron tidak dapat ditahan lagi dan mereka terpaksa menerima kes-kes kematian saban hari 10 orang, 20 orang hinggalah 30 kes saban hari. Jadi semua ini merupakan satu pengajaran kepada Malaysia, tetapi acuan Malaysia dari pengalaman varian Wuhan dan juga varian Delta yang lalu, mengapa Malaysia perlu juga menunjukkan pengalaman ini. Dalam masa yang sama, kita ingin membuka sempadan kita, kita ingin membuka seluruh sektor ekonomi kita. Sektor pendidikan, anak-anak kita sudah menjadi generasi yang hilang 2 tahun, tidak mampu lagi untuk bersekolah ataupun melakukan pendidikan dalam talian. Pandangan Prof? Ya, pada peringkat awal, kalau kita teliti ya pandangan-pandangan dan juga analisa-analisa semasa, dan kalau Tuan Haji Nazri masih ingat ataupun perasan ya, di awal tahun 2022 umpamanya, sudah ramai yang bercakap tentang perlukah kita transisi ke fasa endemik. Dan ada juga yang mengatakan bahawa dengan kehadiran varian Omicron ini adalah tidak mungkin kita untuk transisi ke fasa endemik dalam masa terdekat. Dan saya rasa dengan peningkatan kes yang kita hadapi sekarang, maka kita, apa sahaja perancangan kita mungkin terpaksa melambatkan proses transisi tersebut kerana kita perlu menumpukan usaha kita ke arah membendung gelombang Omicron ini. Benar, apa yang dilakukan di luar negara juga apa yang kita patut lakukan sekarang ialah memikirkan bagaimana kita ingin meneruskan kehidupan kita dengan kehadiran COVID-19 di dalam komuniti kita. Oleh kerana tidak mungkin, kalau melihat kepada data-data yang sedia ada sekarang, kita dapat menghampiri ke arah zero COVID ya, sebagaimana yang telah dirancang oleh kebanyakan negara-negara di dunia ini, termasuk juga Malaysia pada peringkat awalnya. Yang paling penting adalah apabila kita ingin berubah kepada polisi hidup bersama dengan COVID-19 ini, yang pertamanya kita mesti memastikan bahawa kita berupaya menangani keadaan ataupun bebanan yang akan diberikan oleh kehadiran kes-kes COVID-19 ini di dalam komuniti, dengan menanganinya pada peringkat perkhidmatan kesihatan di Kementerian Kesihatan dan juga di komuniti-komuniti tersebut. Oleh kerana dalam keadaan ini, pada pandangan saya, kita perlu mengoptimalkan keempat-empat strategi utama. Ya. Yang pertamanya adalah kita perlu memastikan bahawa sistem kesihatan kita berupaya untuk menanganinya. Yang keduanya, kita mempunyai data-data yang lengkap dan cukup untuk membantu kita meneliti bagaimana ataupun apakah sebenarnya metod ataupun cara yang sesuai untuk kita menanganinya. Dan apa yang kita telah alami sebelum ini, kadang-kadang data itu ada, data itu wujud, tetapi data itu sama ada tidak dianalisakan ataupun tidak dikongsikan dengan pakar-pakar di luar daripada Kementerian Kesihatan. Kerana itu kita merasakan bahawa kita tidak mendapat maklumat yang secukupnya. Dan juga masyarakat juga, mereka juga perlu mengetahui sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku di dalam negara kita. Bagaimana keadaan COVID-19 yang kita alami sekarang, ke arah manakah kita sedang menuju dan apakah keupayaan kita untuk menanganinya. Yang ketiganya adalah kita mesti memastikan bahawa masyarakat bersama kita, ya, komuniti bersama kita, setiap rakyat bersama kita. Oleh kerana terlebih-lebih lagi apabila kita mengeluarkan polisi yang mengatakan bahawa untuk kes-kes yang tidak bergejala ataupun untuk mereka-mereka yang positif tetapi tidak bergejala ataupun kes-kes yang bergejala ringan umpamanya,
maka masyarakat perlulah membuat test kendiri, memastikan mereka mengisolasikan diri dan juga memastikan mereka tidak menjangkiti orang lain. Maka mereka perlu sedar dan mereka perlu tahu bahawasanya ini adalah tanggungjawab, bukan sahaja semata-mata untuk memastikan bahawa mereka mengikut SOP, tetapi ini adalah tanggungjawab mereka. Dan yang keempatnya adalah kita mesti memastikan bahawa semua stakeholders, ya, semua yang terlibat dalam memastikan keharmonian, kesejahteraan dan kesihatan rakyat adalah terlibat di dalam proses ini. Maka macam Tuan Haji Nazri cakap tadi, bagaimana kita nak membuka sempadan umpamanya. Maka setiap agensi yang terlibat dalam perkara ini perlulah memastikan bahawa polisi, SOP dan juga prosedur-prosedur yang telah kita tetapkan mesti dilaksanakan dan mesti dilaksanakan secara optimum. Ya, Prof, menarik. Mungkin soalan terakhir saya, semalam YB Kementerian Kesihatan, YBKJ memaklumkan ada 1 juta warga emas yang belum mendapatkan dos penggalak, dan isu dos penggalak ini amat kompleks pula sekarang. Dahulunya yang golongan ini menyokong untuk menerima vaksin dan sebab itu mereka mendapat vaksin penuh 2 dos, dan selepas itu seolah-olah ada vacuum kelompok anti vaksin, dan memanglah daripada dahulu mereka tidak mahu menerima vaksin dengan pelbagai teori konspirasi dan berbagai teori-teori lain. Tetapi bagi dos penggalak, mengapa kita perlu kata pun menerangkan dengan lebih baik, dengan cara yang lebih baik untuk memohon bagi mereka yang belum mendapatkan dos penggalak tampil ke hadapan, ambil dos penggalak, bukan hanya untuk melindungi mereka tetapi melindungi orang-orang yang tersayang. Begitu juga bagaimana kenyataan-kenyataan yang mungkin pada dahulunya Kementerian Kesihatan kata tidak perlu dapat dos penggalak kerana 2 dos sudah menjadi lengkap, dos yang lengkap, vaksinasi lengkap dan anda boleh buat semua perkara. Tetapi hari ini dah tak boleh pula kerana menjelang 1 Mac, Menteri KJ kata kalau tak cukup 3 dos, tidak lengkap dos vaksinasi anda. Jadi ini yang menjadi perdebatan sama ada di kalangan warga emas ataupun mereka yang masih was-was dan mereka yang sentiasa menyebarkan kes-kes kesan sampingan IV itu yang dikatakan berpunca daripada pengambilan dos penggalak. Pandangan Prof? Ya, sebenarnya ada isu yang langsung terbabit dengan perkara ini. Yang pertamanya ialah penerimaan terhadap dos penggalak tersebut. Yang keduanya adalah sebagaimana yang Tuan Haji Nazri sebut tadi adalah keadaan ataupun situasi yang dicipta ya oleh anti-vaxxers ya, yang memberikan keraguan, yang menimbulkan perasaan was-was, yang membangkitkan rasa tidak selamat di kalangan rakyat untuk menerima dos penggalak. Dan ini berlaku bukan sekarang. Ini berlaku kalau kita dapat ingat ya, semasa kita mula-mula memperkenalkan vaksin pada peringkat awalnya lagi dengan teori-teori konspirasi dan sebagainya. Dan salah satu puncanya saya merasakan bahawa adalah ketidakupayaan kita untuk menangani infodemik ya dengan lebih berkesan ya. Apabila saya masukkan dengan ketidakupayaan ialah kita tidak menyaingi kenyataan-kenyataan, maklumat-maklumat dan juga cara-cara yang digunakan oleh mereka-mereka yang ingin menggagalkan ataupun tidak menyokong usaha-usaha untuk memberikan dos penggalak. Dan kalau kita ingin meneliti perkara ini dengan lebih tepat dan jitu, maka kita sebenarnya perlu mengetahui di manakah keadaan yang teruk ya, di manakah keadaan ataupun masalah yang besar ini di mana. Umpamanya sekiranya ramai daripada warga-warga emas ini adalah di luar bandar umpamanya, maka kita perlulah menggunakan strategi bagaimana untuk mendekati mereka kerana adalah lebih mudah untuk warga-warga emas ini menerima maklumat-maklumat yang diviralkan berkaitan dengan tidak selamatnya dos penggalak ini, betapa mereka-mereka yang menerima dos penggalak ini mendapat kesan sampingan yang teruk dan sebagainya. Dan kita kena faham bahawasanya the human mind works in a very unique way ya. Kita suka melihat apa yang kita nak lihat. Kita suka mendengar apa yang kita nak dengar. Betul. Ya. Dan kita suka melihat perkara-perkara yang sensasi.
Dan kerana itu kita perlulah memastikan bahawa perkara ini ditangani. Sekiranya maklumat-maklumat itu tidak sampai kepada target grup kita, maka sudah tentunya mereka tidak akan menerima apa yang kita sarankan. Dan saya ingin memaklumkan bahawa kadang-kadang kita merasakan bahawa kita telah memberikan penjelasan, kita telah memberikan maklumat dan kita merasa ianya telah mencukupi. Tetapi maklumat ini perlulah disampaikan secara berulang-ulang, secara sensasi dan secara direct, ya, secara terus kepada target grup kita. Kalau kita lihat rating televisyen sendiri umpamanya, ya, rating TV, program-program yang mempunyai orang kata apa, pendekatan secara serius ataupun yang membincangkan hal-hal yang melibatkan fakta dan sebagainya, dia rating dia sudah pastinya tidak setinggi program-program hiburan umpamanya, ya, Okey, seperti Prof. ya. Ya, kerana kita kesuntukan masa, saya rasa apa yang ingin disampaikan kita faham, Prof. Perlu ada pendekatan yang lebih strategik, yang lebih terus dan lebih mudah bagi kelompok-kelompok yang tersasar itu. Tidak boleh secara umum, kalau di kampung cara orang kampung lah, kalau di Ya. Kelantan mungkin cara orang Kelantan lah, kerana masing-masing ada pendekatan yang berbeza. Tidak boleh kita bercakap satu nada untuk digunakan seluruh negara. Terima kasih Prof. Dr. Rosli Abdullah, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, dan atas pencerahan berkaitan dengan penularan Omicron dan peningkatan ketara kes ini dan bagaimana kita menggalakkan mereka yang belum menerima dos penggalak untuk tampil ke hadapan. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.